Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna bagi kursus PIMK 3093, PRKA 3012, iaitu pelajar SEM 2 tahun 2, pedagogi pendidikan Islam 2, ibadah, akhlak dan jawi, dan juga perancangan pengajaran dan pembelajaran. Di sini saya highlightkan kepada dua SPK yang mana dapat digabungkan menepati hampir samalah dengan objektif dalam SPK PRKA 3012. Di sini saya highlightkan kepada SPK 1, 3, 4 dan 5. Okey, daripada SPK PIMK dan juga PRK ini, the big idea, kita akan dapat the big idea-nya nanti. Okey, kita tengok ya. Yang pertama, yang daripada hasil pembelajaran 3 dan 4, iaitu membina rancangan pengajaran dan melaksanakan pengajaran mikro. Di mana dalam SPK PRKA saya ambil menganalisis simulasi, menilai pengajaran makro dan juga mereka cipta aktiviti pengajaran. Pelajar membina perancangan, melaksana, menganalisis, menilai dan mereka cipta. Ini mengikutnya terdapat arah C6, C4 dan C5, di mana gabungan ini akan dapat membantu dan juga menjadikan satu objektif yang sama-sama untuk dicapaikan dalam kedua-dua kursus ini. Kami juga melakukan proses merungkai di mana kita perlu mengisi borang, iaitu borang rute. Di dalamnya mengisi maklumat RMK yang ada hasrat pembelajaran, kriteria kejayaan, mikro serta makro yang akan membawa kita kepada satu the big idea. Ini adalah contoh pengisian borang di mana dalamnya terdapat maklumat dan amat memudahkanlah untuk mendapatkan untuk merungkai kursus. Gabungan tadi, maka saya dapat satu the big idea-nya, iaitu kreativiti dan inovasi peneraju pedagogi. Pertama, bagaimana anda menganalisis kandungan kurikulum pendidikan Islam dengan sebaiknya? Sejauh mana anda dapat mengaplikasi amalan pedagogi yang lebih kreatif dalam mendepani cabaran dan keadaan semasa yang sentiasa berubah, dan bagaimana pengajaran mikro dapat memperkasakan kecemerlangan pedagogi kepada bakal pendidik. Saat pembelajaran khusus PIMK, pelajar dapat menjelaskan kandungan ibadah berada di arah C2. Begitu juga dengan SPK PRKA juga berada di para C2, di mana pelajar dapat membincangkan komponen. Jadi untuk kedua-dua objektif ini ataupun hasrat pembelajaran ini, saya memilih beberapa kriteria kejayaan bagi bagi pelajar dapat hasil pembelajaran yang pertama ini. Diharapkan dapat menghurai peranan komponen penting yang perlu dipertimbangkan dalam rancangan pengajaran dan pembelajaran, dan juga pelajar diharapkan dapat menghurai peranan komponen dan dapat menghasilkan nota ringkas berkaitan dengan huraian sukatan. Hasilkan dalam Google Slide nota-nota yang ringkas, yang padat, yang menarik, dengan isi yang mudah dipahami, di mana satu kumpulan hasilkan dalam 3 slide saja. Kumpulan lain boleh membaca daripada kumpulan yang lain pula yang memperincikan di SKP ini mengikut tahun dan juga bidang yang telah dipilih. Dan ini adalah hasil pembentangan yang dia lakukan sambil berbincang dan juga memberi komen-komen yang membina. Untuk pembelajaran bermakna yang kedua, di mana pelajar dapat menganalisis strategi pengajaran dan pembelajaran. Manakala dalam PRKA, diharap pelajar dapat membentangkan rancangan pengajaran harian dan juga menganalisis simulasi pengajaran mikro. Okey, di sini saya lihat ada kaitan di mana setelah dia membincang strategi, jadi dia dapat membentangkan satu RPH berdasarkan dokumen standard
Okay, untuk kriteria pembelajaran bermakna yang kedua ini, saya telah meminta pelajar untuk menghasilkan nota-nota ringkas. Jadi pelajar hasilkan satu forum membincangkan kaedah-kaedah penyampaian oleh tokoh-tokoh yang terdahulu dan dikaitkan dengan aktiviti ataupun dengan teknik-teknik yang sekarang ini. Hasrat pembelajaran, jadi kriteria saya adalah pelajar dapat menganalisis dan juga menghasilkan satu cadangan penyelesaian masalah dalam pembelajaran bagi salah satu topik bidang, iaitu sama ada bidang ibadah, akhlak atau jawi, di mana dikehendaki mencari satu masalah dan mesti diselesaikan melalui dengan menggunakan teknik kaedah yang telah diamalkan, yang telah dipakai oleh imam-imam yang terdahulu dan dikaitkan juga dengan teknik-teknik yang banyak dilakukan dalam kelas, iaitu PAK 21. Jadi inilah hasil pelajarnya dan mereka dapat berkongsi dan membentangkannya dalam aktiviti. Saya gunakan showdown di mana pelajar menyemak dan juga melihat hasil pelajar lain dan memberi komen yang membina. Dalam SPK yang ketiga digabungkan dengan SPK yang kelima, di mana kedua-duanya berada pada aras C6. Di sini dah ada pentaksiran berterusan yang melibatkan kedua-dua kursus ini. Yang pertama, ketugasan PIMK, iaitu tugasan kedua, pelajar dikehendaki menghasilkan rancangan pengajaran pembelajaran RPH, pengajaran mikro yang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Manakala PRKA, iaitu tugasan pertama, penulisan rancangan pengajaran harian, iaitu mengemukakan satu penulisan set lengkap rancangan pengajaran harian dengan merujuk kepada DSKP. Dalam pembelajaran bermakna yang keempat, tugasan ketiga iaitu pelajar dikehendaki membentangkan hasil pengajaran mikro yang telah diberikan dalam tugasan yang pertama tadi, dan juga PRKA pula tugasan ketiga, melaporkan perbincangan hasil simulasi pengajaran mikro, dan juga tugasan keempat, penulisan refleksi hasil daripada pembentangan yang telah berlaku di dalam kursus PIMK 3093, iaitu SPK 4 untuk PIMK 3093, SPK 3, 4 dan 5 untuk subjek ataupun kursus PRKA. Di sini ada C4, C5, C6 dan juga C6 lah. Tengok ya, pentaksiran berterusan PIMK kita dapat dua, iaitu penulisan RPH kumpulan dan melaksana pengajaran mikro. Manakala dalam PRKA, penulisan RPH, laporan simulasi dan juga penulisan. Kita boleh tengok di sini gabungan antara dua kursus, iaitu PIMK 3093 dan juga PRKA 3012, di mana CLO 3 dan 4 saya gunakan dalam PIMK itu pedagogi, dan juga CLO 3, 4 dan 5 dan PRKA yang mana tugasannya iaitu penulisan RPH, menilai pengajaran dan pembelajaran, dan yang terakhir mereka cipta pengajaran. Yang di bahagian di kursus PIMK pula menghasilkan penulisan RPH secara berkumpulan dan juga melaksanakan pengajaran mikro. Okay, daripada gabungan tadi, maka sebenarnya kita nak memberi pembelajaran itu sangat bermakna, yang boleh memberi impak yang besar kepada pelajar, di mana pelajar dapat mengaplikasikan nanti ketika mereka berada di sekolah, dan juga memberi kesedaran itulah dunia sebenar mereka, iaitu dunia pendidikan. Yang sebenarnya NAMSI itu memberikan satu pembelajaran yang bermakna hasil daripada objektif-objektif yang telah dicapai. Pelajar itu sendiri mengalami proses dalam meningkatkan pemahaman serta menjadikan pelajar itu lebih berketerampilan, berfikiran kritis dan meningkatkan motivasi pelajar itu sendiri. Antaranya, pelajar telah berdiskusi
berasaskan pengalaman, saling menukar informasi, membantu orang lain dan memahami materi pembelajaran. Bukanlah hanya untuk menghafal informasi sahaja, tetapi pelajar itu dapat mampu menghubungkan dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimilikinya sebelum ini. Sekian, terima kasih. Ini adalah proses ataupun sebahagian daripada objektif yang telah dicapai.